Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahmah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus memilih kita untuk dilimpahi kepada kehidupan kita kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Dan moga-moga kehadiran kita ke majlis ilmu, kegembiraan, ketenangan yang kita dapat dalam majlis ilmu ini, moga-moga itulah petanda daripada Allah yang mana Allah Ta'ala masih lagi memandang kita dengan pandangan kebaikan dan yang mana Allah Ta'ala masih lagi menginginkan hati kita dibimbing dengan hidayah dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan dengan rasa syukur di atas jemputan daripada Allah ke majlis ilmu ini di dalam Raudhah min Riyadil Jannah, moga-moga tuan-tuan dia menambahkan lagi nikmat-nikmat Allah pada masa yang akan datang. Seperti mana Allah Ta'ala firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur kepada Allah, la azidannakum, Allah menjamin ditambahkan nikmat kepada kita. Wa la in kafartum, dan sekiranya kamu kufur dan tidak bersyukur kepada Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah di hari akhirat adalah azab yang tersangat pedih. Sebab itu Nabi SAW mengajarkan kita satu doa, yang mana doa ini adalah untuk Allah sentiasa membantu kita bersyukur kepada nikmatnya. Moga-moga pada masa yang akan datang akan ditambahkan lagi nikmat. Seperti mana kata Nabi SAW, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, a'inni, bantulah saya, ala zikrika, untuk sentiasa zikir ingat kepada Engkau, wa syukrika, dan bantulah saya untuk sentiasa bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadatik, dan bantulah saya untuk sentiasa memperbaiki ibadah kepada Engkau. Okey, baik tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi bacaan surah Al-Hujurat, iaitu surah yang ke-49 dalam Al-Quran. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung pada ayat yang ke-12. Sebelum kita sambung pada ayat yang ke-12, sedikit ulang kaji tuan-tuan. Saya nak sebut pada tuan-tuan ayat yang ke-9. Hari itu saya tertinggal lah, saya lupa. Ayat yang ke-9, tengok kejap ayat 9. Surah Al-Hujurat, surah yang ke-49. Baik, pada ayat yang ke-9 pada surah Al-Hujurat, iaitu Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan pada kalimah wa in ta'ifatani minal mu'minin iktatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl wal aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Tuan-tuan perhatikan kalimah bil 'adli wa aqsitu. Yang ini kita dah bincang hari tu, cuma saya tertinggal ada beberapa poin, satu poin je pun yang saya tertinggal, cuma saya nak sampaikanlah pada tuan-tuan. Allah menggunakan ada dua kalimah keadilan. Pertama, Allah menggunakan kalimah al-adlu. Satu lagi Allah menggunakan kalimah al-qistu. Bil adli wal aqsitu. Okey, satu Allah bentukkan dalam bentuk fi'il, isim. Satu lagi Allah bentukkan dalam bentuk fi'il.
ayat 9 surah Al-Hujurat. Sikit je untuk kita ulang sikit. Allah sebut kalimahnya bil adl, daripada kalimah al-adlu. Satu lagi Allah kata wa aqsitu. Okey. Baik. Apa beza dua ayat ni? Dua-dua ayat ni adalah memberi maksud keadilan. Okey, keadilan. Al-adlu adil, al-qistu pun adil. Okey, Allah Taala menyebutkan. Cuma perhatikan al-adlu ni iaitu keadilan secara terbuka. Keadilan secara terbuka disebut sebagai al-adlu. Kita pun sebut kata adil. Adil keadilan secara terbuka. Manakala kalimah al-qistu adalah keadilan secara privasi. Secara tersembunyi. Baik, saya nak bagi contoh macam ni. Contoh. Ini dari sudut orang yang bergaduh, bermusuh, berperang. Kita ambil contoh al-adlu dengan al-qistu ni, contohnya macam orang yang membahagikan harta pusaka. Okey, orang yang membahagikan harta pusaka. Baik. Ada si mati ni meninggal dunia. Ada seorang lelaki meninggal dunia. Dia meninggalkan balunya dan juga anak-anaknya. Dan harta pusaka dia tu banyak. Dia bagikanlah ikut faraidnya, dibagi pada ayahnya, dibagikan kepada adik-beradik lelakinya, kemudian diberikan kepada anak-anak lelakinya, kemudian diberikan kepada isterinya. Baik, secara adilnya itulah namanya al-adlu. Okey, secara adil. Saya nak bagi contoh dari sudut harta pusaka lah. Secara adilnya dia mengikut apa yang dilunaskan dalam hukum faraid, itulah namanya al-adlu, benda yang kita nampak zahir. Tetapi bila dia buat macam tu, tuan-tuan, mungkinlah ada beberapa, kita kata dari sudut teknikal, adik-beradik dia kata apa? Okeylah macam ni, duit-duit ni kami tak ambil sebab kami pun ada harta juga. Okey, duit-duit ni kami tak ambil, kami pun ada harta juga. Dan semua duit ni kami kumpulkan setelah kami semua dah dapat, tapi kami kumpulkan dan duit semua ni kami serahkan kepada anak si mati. Contohlah, ni jarang-jarang berlaku, tuan-tuan. Jarang-jarang berlaku. Okay, saya ulangi sekali, tuan-tuan, nak bagi nampak gambaran lagi sekali. Ada seorang lelaki mati, meninggalkan balu dan meninggalkan anak-anak dia. Hartanya dipecahkan secara faraid lah. Jadi ayahnya dapat sebahagian, adik-beradik lelaki dapat sebahagian, anak lelaki dapat sebahagian, anak perempuan dapat, isteri pun dapat, mengikut hukum faraid. Tapi adik-beradik lelaki dia kata apa? Semua duit ni saya tak ambil lah. Dia dah tahu dah, saya dapat 200,000, seorang 200,000. Tapi dia kata duit ni saya tak ambil. Duit ni kami kumpulkan dan kami dengan niat yang baik, kami nak serahkan duit ni semua kepada anak-anak si mati ni, pewaris-pewaris si mati. Yang itu namanya al-qistu. Boleh tak? Itu namanya al-qistu. Al-adlu ni dia bahagian secara terpusaka mengikut faraid. Tiba-tiba secara pribadinya mereka kata, oh, kami ada harta, memang ni hak kami, tapi kami ada harta. Yang lebih memerlukan adalah anak-anak si mati ni. Jadi kami ambil semua harta ni, kami serahkan semula kepada adik-beradik, anak-anak kepada si mati ni. Nanti dia dah dewasa, mungkin dia boleh manfaatkanlah duit harta tersebut. Konon macam itulah. Yang itulah namanya al-qistu. Dan sebab itu Allah kata innallaha yuhibbul muqsitin. Okey, secara adil, al-adlu tu secara zahirnya ya dah dibahagikan macam itu. Tapi ada teknikal yang mungkin ialah benda-benda yang secara peribadi ni kita tak tahu macam mana kan. Jadi orang yang melakukan keadilan dari sudut yang lebih teknikal ni, itulah orang yang lebih Allah Ta'ala cintai. Okey, jadi sebab itu Allah menggunakan dua kalimah ni lah. Jadi macam itu juga tuan-tuan dalam pergaduhan pun seperti itu. Secara zahir okeylah kita adil. Orang ni macam ni, orang ni macam ni. Tetapi ada hal-hal teknikal yang kita mampu lebih
buatkan seseorang tu rasa lebih adil, itu lebih Allah Ta'ala cintai. Okey, itu pada ayat ke-9. Saya lupa, itu poin yang saya nak sampaikan. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian sebelum ni kita dah bincang dah pada ayat yang ke-9, ayat ke-10, kita semua orang mukmin bersaudara. Dan pada ayat yang ke-11 Allah Ta'ala memberitahu kepada orang mukmin, iaitu la yaskhar, jangan kamu sarkastik, jangan kamu memerli, jangan kamu menyindir orang lain. Dan Allah Ta'ala juga berpesan kepada kaum wanita, jangan juga memerli kaum wanita yang lain. Dalam masa yang sama Allah juga kata la talmizu, iaitu jangan kamu mencela orang lain, wala tanabazu, dan juga jangan kamu menggelar orang lain dengan gelaran-gelaran yang buruk, yang tak disukai. Kat sini kita dah tengok dah beberapa garis panduan yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Okey, sekarang kita tengok pada ayat yang ke-12. Pada ayat yang ke-12, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan lagi sekali, ya ayyuhallazina amanu, iaitu wahai orang-orang yang beriman. Ni poin ke berapa tuan-tuan? Poin ke-5 ke poin ke-6? Tak silap saya poin yang ke-6. Betul tak? Poin yang ke-6 atau poin yang ke-5? Maksudnya poin yang ke-6. Poin yang ke-6 daripada awal surah Al-Hujurat, Allah mulakan dengan kalimah ya ayyuhallazina amanu, kan, wahai orang-orang yang beriman. Sekarang kita dah masuk poin yang baru, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan wahai orang-orang yang beriman. Kita lah ni, iaitu wahai orang mukmin, lapangkan dadamu, tadahkan telingamu ni, dengar arahan daripada Allah. Tolong dengar arahan daripada Allah. Okey, jangan kita melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya pernah sebut pada tuan-tuan, kalimah ya ayyuhallazina amanu ni iaitu kalimah an-nida, iaitu kalimah seruan. Hakikatnya kita ni dekat dan hampir kepada Allah, tapi kerana kelalaian kita, kehidupan kita, dosa dan maksiat yang kita lakukan menyebabkan kita jauh daripada Allah. Apabila kita jauh daripada Allah, maka Allah Ta'ala memanggil kita untuk menghampirinya semula. Sebab itu Allah menggunakan kalimah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah memanggil ni. Dan selepas ayat itu selalunya mesti ada perintah-perintah yang Allah suruh kita buat. Sebab apa? Itulah perintah yang kalau kita buat, kita mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey? Baik, perhatikan Allah kata apa? Ijtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. Okey, Allah kata apa? Ijtanibu. Kalau tuan-tuan tengok kalimah ijtanibu, alif tu adalah hamzah wasal. Alif tu adalah hamzah wasal. Contohlah saya nak tunjuk sikit tuan-tuan. Ni aku tajwid lah sikit ya. Sebab kat sini ramai orang tersalah. Ramai orang tersalah. Contohlah yang ini tanda hamzah wasal Okey. Baik. Kalau kita tengok dari sudut bahasa Arab dari sudut tajwid. Okey, sebelum tu, tuan-tuan pernah perhatikan tak? Ada tanda mati sukun tajwid ni. Tak maaf, tajwid sikit. Dia tanda mati macam ni. Ada tanda mati yang macam ni. Ada tanda mati yang tak bertanda. Yang inilah namanya resam Osmani. Kalau kita tengok orang tulis, ini Quran apa ni? Resam Osmani. Ada orang kata ini Quran Majid. Quran Majid ni yang tuan-tuan tengok, Quran-Quran yang orang India, Pakistan selalu baca tu. Dia, kita tengok pun dia macam tulisannya besar-besar sikit. Itu Quran Majid. Yang selalu kita baca Resam Osmani. Resam Osmani dia ada formula dia. Kalau tuan-tuan jumpa tanda mati yang bulat macam ni, mati je ni, ini tanda mati yang tuan-tuan tak boleh panjangkan bacaan. Okey, tak boleh panjangkan bacaan. Okey, contohlah ada ayat macam ni tulis.
Okey. Selalu kita akan baca ana, sebab alif ni disebut mat asli kan, dua harakat. Tapi sebabkan ada tanda macam ni, dia dibaca dengan kalimah ana rabbuka. Ni seolah-olahnya tidak ada mat asli. Selalu kebiasaan kita akan jumpa kalimah ni. Dari kalimah ni ulaika. Kita tak baca ulaika, kita ulaika. Ni dibuang Okey. Begitu juga dengan tanda yang macam ni. Kalau tanda macam ni tuan-tuan, dia akan jumpa pada huruf-huruf yang tak dengung. Okey, contohlah. Kalau kita baca man aba, tuan-tuan jumpa je nun mati yang ada tanda macam ni, itu maksudnya yang ini tak boleh didengungkan. Man aba, dia tak dibaca mang aba, tak boleh. Jadi kalau kita tak tahu ni hukum ikhfa ke, izhar ke, idgham ke, kita tak tahu. Tapi dengan tanda ni kita tahu, oh ni tak boleh dibaca dengan dengung. Tapi kalau dia tak bertanda, contoh nun ni tak ada tanda, dia akan dibaca dengan dengung. May yu'minu. Ni antara kelebihan Rasam Osmani. Formula tuan-tuan tengok je, tanda ni tuan-tuan boleh tahu dia dengung ke, tak dengung ke, dipanjang dan dipendek. Okey, sekarang tuan-tuan tengok hukum tajwid pula. Hukum hamzah wasal kat sini. Saya minta maaf, saya sentuh je sebab selalu benda tu berlaku. Ada huruf hamzah wasal yang tuan-tuan akan jumpa macam ni. Ini tanda dia, hamzah wasal. Okey. Kalau dipanggil hamzah qata', dia ada huruf alif dan dia ada huruf hamzah. Atas ke, duduk bawah ke, ni kita tahu. Ni hamzah qata'. Kalau macam ni hamzah wasal. Hamzah wasal dia boleh dibaca sama ada atas, bawah dan depan, dan dia ada kaedah dia. Contoh kalimah tadi ya ayyuhallazina amanu jtanibu. Kita tahulah sebab kita sambung. Kalau kita berhenti ya ayyuhallazina amanu, kenapa kita kena baca dengan kalimah ijtanibu? Okey, kenapa kita boleh kena baca ijtanibu? Kalau tuan-tuan nak tengok hamzah wasal yang dibaris dengan bacaan atas, hanya hamzah wasal yang bertemu dengan huruf lam. Okey, maka dia akan dibaca dengan hamzah wasal yang berbunyi atas. Tuan-tuan bacalah Ar-Rahman. Tuan-tuan tengok surah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kalimah Ar-Rahman tu, ini hamzah wasal. Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Alhamdulillah. Kan? Itu semuanya dibaca dengan baris atas. Sebab apa? Sebab ni isim, alif lam. Okey, tuan-tuan ingat je. Baris atas kalau hamzah wasal ni bertemu dengan huruf lam. Kalau tak ada huruf lam selepas dia hanya dibaca sama ada huruf bawah ataupun baris depan. Sama ada ni, dua ni baris bawah atau baris depan. Bila tuan-tuan? Okey. Baris depan pula dia punya formula dia. Baris depan formula dia iaitu tuan-tuan tengok. Contoh macam kalimah ni bukan kalimah dalam bahasa Arab. Ni bukan kalimah dalam Quran. Ni kalimah bahasa Arab. Tuan-tuan kena tengok huruf yang ketiga. Contohlah naik satu alif, hamzah wasal. Tuan-tuan kena tengok huruf ketiga ni. Kalau huruf ketiga ni berbaris depan, automatik hamzah wasal ni dia akan berbaris depan. Wajib. Okey. Tetapi kalau huruf ketiga ni dia baris atas ataupun baris bawah, automatik yang depan ni akan baris bawah. Okey. So formula dia, yang ni tuan-tuan tengok huruf ketiga. Sebab huruf keduanya selalunya akan mati Kalau dia berbaris bawah, kalau dia berbaris atas ataupun berbaris bawah, maka dia akan dibaca dengan hamzah wasal berbaris bawah. Kalau dia dibaca, kalau huruf ketiganya berbaris depan, maka huruf hamzah wasalnya dibaris dengan huruf baris depan. Sebab itu tuan-tuan baca kalimah ihdinas siratal mustaqim. Ihdina tu, dal tu huruf ketiga dan dia berbaris bawah. Ijtanibu, ta ni huruf ketiga, dia baris
atas. Maka semua hamzah wasl tu dibaca dengan baris bawah. Okey? Baik. Okey, sekarang tuan-tuan tengok kenapa Allah Taala kata wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah kathiran, kebanyakan minadh-dhann, daripada prasangka. Inna ba'dadh-dhann ithmun, dan sesungguhnya sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Baik. Allah Taala menyebutkan pertama iaitu jauhi semua prasangka. Jauhi semua prasangka. Semua prasangka kena jauhi. Sama ada kita berprasangka kepada orang ataupun kita buat sesuatu yang mendatangkan prasangka orang lain kepada kita, semua kena jauhi tuan-tuan. Kita tutup semua ruang-ruang prasangka tu. Semisal macam hari ni tuan-tuan, Saudi buat satu kenyataan. Tuan-tuan dengar maklum kan? Saudi buat satu kenyataan. Minggu lepas dia jemput Justin Bieber. Justin Bieber datang buat konsert dekat Saudi. Esok keluar dalam khutbah dia, semua jemaah tabligh adalah pengganas dalam khutbah dia. Di Saudi semua khatib akan kena baca dalam khutbah dia. Ini antaralah. Okey. Sepatutnya semua peluang-peluang itu ditutup supaya kita ni tak sangka buruk dengan dia. Contohlah, sekarang ni kita kawal diri kita. Allah pesan ni, jangan ijtanibu minadh-dhann. Ijtanibu kathiran minadh-dhann. Jauhi daripada kebanyakan prasangka. Iaitu kita kawal diri kita. Saya tak nak sangka buruk dengan si fulan ni. Kita nampak benda-benda yang tak baik, okey, saya tak nak tahu. Sebab kita tak nak sangka buruk. Dalam masa yang sama, kita juga kena jaga diri kita, jangan buat sesuatu sehingga orang lain berprasangka buruk kepada kita. Kan ini berlaku kepada Nabi SAW. Ketika Nabi baru berkahwin dengan Safiyah binti Khuyai bin Akhtab, setelah pulang daripada peperangan Khaybar. Safiyah ni adalah isteri Nabi daripada kalangan Yahudi. Nabi pulang. Satu hari tuan-tuan, selepas perkahwinan dengan Safiyah, sahabat-sahabat Nabi ramai yang tak tahu. Hanya segelintir je yang tahu Nabi baru berkahwin dengan Safiyah ni. Tapi yang lain tak tahu. Satu hari Nabi SAW sedang qiyam dekat masjid. Sedang kita panggil apa? Allahumma salli Muhammad. Kita sedang i'tikaf di masjid. Nabi tengah i'tikaf. Safiyah menjemput Nabi daripada masjid waktu malam. Okey, hadis sahih ni, hadis ni masyhur tuan-tuan. Kemudian on the way Nabi balik berdua dengan Safiyah, ada dua sahabat Nabi ni dia nampak. Dan bila mana dia nampak, dia lari daripada Nabi SAW. Dan Nabi panggil sahabat ni, dia kata, sini. Nabi panggil dan Nabi menerangkan. Nabi kata, inilah isteri saya yang baru saya nikahi. Nabi bagi tahu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kalau Nabi tak explain dan tak terangkan, lambat laun dia mungkin akan ada prasangka buruk kepada Nabi SAW. Waktu tu mungkin dia kata, oh sebab dia Rasul kita tak payah ni. Tapi akan datang dia akan ditimbulkan dengan prasangka. Yang ini adalah kerja al-waswasil khannas. Ini Allah Taala sebutlah dalam surah An-Nas. Siapa punya kerja ni? Syaitan yang bekerja sebagai al-waswasil khannas. Syaitan yang suka membisik-bisikkan, dan syaitan yang al-khannas, yang tenggelam timbul dalam diri manusia. Nampak tuan-tuan Kita jangan sangka buruk dengan orang, dan kita pun jangan letakkan diri kita sampai mendatangkan fitnah daripada orang lain kepada kita. Tuan-tuan pergi masuk dalam kelab-kelab malam contohlah dengan niat tuan-tuan kata, saya ni nak berdakwah ni. Okey, saya ni nak berdakwah dalam kelab malam ni. Tapi cara tuan-tuan datang tu, dah lah datang seorang. Pakaian dressing macam orang bukan nak pergi dakwah. Contohlah kita kata, dan tak ada orang yang tahu apa yang tuan-tuan buat. Tak ada pun. Okey, tak ada pun. Dan perbuatan tuan-tuan tu kalau nampak secara zahirnya akan mendatangkan fitnah. Yang itulah yang perlu dielakkan. Okey, yang itulah yang perlu dielakkan. Jadi tuan-tuan faham kalimah ijtanibu minadh-dhann. Ijtanibu kathiran minadh-dhann. Elakkan kebanyakan dari prasangka ini adalah sama ada
kita berprasangka kepada orang, ataupun kita menjadi asbab kita disangka-sangkakan oleh orang lain. Okay, jadi kita kena jaga dua perkara inilah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tuan-tuan perhatikan, Allah menyebutkan inna ba'dadh-dhann ithmun. Sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan buruk ni adalah dosa. Sesungguhnya sebahagian daripada prasangka ni adalah dosa. Kalimah dhan, dia bukan memberi maksud konotasi negatif. Dhan ni kita bersangka-sangka je. Boleh jadi dia baik, boleh jadi dia tak baik. Okey? Tapi Allah menyebutkan sebahagian daripada prasangka adalah dosa. Kenapa? Ada tak prasangka yang baik? Apa hukum berprasangka-sangka orang ni? Selalunya negatif. Tapi ada tak prasangka yang baik? Ada. Contohnya? Menyangka-nyangka lah. Okey. Baik. Ada satu prasangka yang dibenarkan sebab dia menyelamatkan agama. Ada satu. Iaitu dalam ilmu hadis dikenali sebagai ilmu jarah wal ta'dil. Yang mana antara ulama hadis dia akan, ni dia sebut macam ghibah lah, macam mengumpat. Tapi dia mengumpat ni. Oh, yang ini orang ni kadzab. Contoh. Ini orang ni benar, orang ni dajjal, orang ni ni satu-satunya yang dibenarkan. Okey, tapi kalau bab prasangka, bersangka-sangka ni, kebanyakan sangkaan adalah buruk, adalah dosa. Tapi ada sangkaan yang kita kena sangka baik kepada orang lain. Sebab itu Allah sebut sebahagian daripada sangkaan ni adalah benda yang benda buruk. Ini berlaku kepada seorang cucu kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada sahabat Nabi yang dikenali sebagai Talha bin Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni kita tahu sahabat Nabi yang kaya raya. Jadi kekayaan dia ni, anaknya pun kaya juga, iaitu Talha bin Abdurrahman bin Auf, kaya juga. Pendek cerita, Talha ni orang yang sangat pemurah. Sebab dia kaya, dia pemurah macam ayah dia juga. Satu hari, isteri dia kata, isteri kepada Talha ni, dia kata, bang, saya rasa tak ada orang kat dunia ni yang paling buruk melainkan kawan-kawan abang je yang buruk. Isteri kata macam tu. Bang, punya ramai saya jumpa orang kat dunia ni, yang paling buruk adalah kawan-kawan abang. Time abang kaya, masa tu berdua-dua orang datang berkerumun rumah abang. Tapi bila abang susah, seorang pun tak datang. Oh, dia kata macam tu. Kalau tuan-tuan rasa apa tuan-tuan? Oh, isteri kita cucuk jarum ni kan, membuatkan kita jadi marah. Tapi kata Talha, tuan-tuan tengok ni orang-orang mukmin ni. Kata Talha, demi Allah, wallahi, itulah yang mereka lakukan adalah kebaikan kepada kita. Mereka datang kepada kita saat kita boleh muliakan mereka. Dan mereka meninggalkan kita saat kita tak mampu muliakan mereka. Maksudnya apa? Talha ni dia membina sangkaan yang baik kepada sahabat-sahabat dia. Kalau saya memang sangka buruk lah. Betul lah kawan-kawan. Tapi aku susah baru kamu tinggalkan. Tapi aku senang ramai-ramai datang. Tapi dia orang mukmin, dia fikir apa? Ketika saya kaya, saya boleh hulurkan bantuan, masa tu dia datang. Tapi masa saya tak mampu, tak ada harta, dia tak datang. Dan Allah selamatkan saya daripada menghina dia, marah kepada dia dan sebagainya. Ni. Dan kata Al-Imamul Mawardi, dia kata apa? Ucapan Talha ni, inilah tanda orang yang bersih hatinya, menjadikan dia bersih daripada sangkaan buruk kepada orang lain. Dan orang yang bersih hati, bersih sangkaan buruk dia ni, maka orang ini lebih rehat jiwanya. Hatinya tak sakit, hatinya lebih tenang, hatinya lebih relax dengan segala kita kata sangkaan-sangkaan buruk kepada orang lain. Okey, jadi orang mukmin Allah Taala minta kita ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi daripada sangkaan-sangkaan buruk. Jauhi daripada apa-apa sangkaan-sangkaan kepada orang lain. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi orang mukmin seperti mana Allah perintahkan, saya rasa seronok orang mukmin ni. Kan kita tak sakit hati. Hari ni kita hidup sebab kita hidup dalam keadaan bersangka-sangka tau. Orang ni tak suka saya lah.
Orang tak rasa apa-apa pun, tapi dia rasa macam tu. Menyebabkan dia jadi sempit, dia jadi susah hati, dia jadi rasa orang tak suka dia. Akhirnya membawa kepada semua elemen-elemen negatif tu ada dalam fikiran dia. Kita kata bahasa hadis macam itulah. Bahasa orang sekarang ni, kita kena membina mindset dan perspektif yang betul. Okay, yang positif, iaitu jangan bersangka buruk dengan orang lain. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan dalam satu hadis, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang kemuliaan orang mukmin. Orang mukmin ni dia mulia sebab apa? Tengok tuan-tuan, hadis yang disebutkan oleh Nabi ni, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata Nabi, man atyabaka wa atyaba rihak ma a'zamaki wa a'zama hurmatak walladhi nafsu bi Muhammadin biyadihi li hurmatul mu'minin a'zamu indallahi ta'ala hurmatan mink maluhu wa damuhu wa an yadhunnu bihi illa khaira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ucapan ni ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf. Okey, masa Nabi tawaf, Abdullah bin Umar riwayatkan hadis ini, dia kata aku nampak Nabi tawaf, lalu Nabi kata apa? Sungguh indah dirimu. Maksudnya Nabi kata Kaabah ni sungguh indah lah pemandangan. Tuan-tuan pergi Kaabah, Kaabah ni kotak je tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tengok Kaabah ni, kita rasa macam dari satu perasaan yang kita tak boleh nak cerita. Itu namanya izzah. Sebab tu Imam Malik bin Anas, dia keluarkan satu fatwa, iaitu tak dibenarkan meruntuhkan Kaabah tanpa sebab. Sebab benar berlaku kepada Abdullah bin Zubair, tak silap saya, masa dia jadi pemerintah. Dia pernah tanya kepada Imam Malik bin Anas, boleh tak saya nak runtuhkan Kaabah dan saya nak membina Kaabah semula seperti binaan Kaabah yang diinginkan oleh Nabi SAW, mengikut pembinaan Kaabah Nabi Ibrahim AS. Okay? Nabi Ibrahim, mana Ibrahim? Okay, Nabi Ibrahim AS. Tapi Imam Malik bin Anas keluarkan fatwa, iaitu Imam Malik bin Anas tak benarkan. Sebab dia kata apa? Dia akan menghilangkan izzah, kemuliaan Kaabah ni. Tuan-tuan bayangkan kalau Kaabah ni difatwakan boleh roboh, bina semula, saya rasa Kaabah yang hari ni tuan-tuan tengok, dia tak akan jadi wanita macam ni. Dia akan jadi bertahtakan emas. Sebab mana-mana pemerintah yang naik jadi pemerintah di Saudi ni, dia mesti nak ada air tangan dia di Haramain, mesti. Sama ada dia nak ejah pintu ke, dia nak bina menara ke, dia nak luahkan, dia mesti ada. Jadi Nabi sendiri sebut, Kaabah ni dia ada keindahannya. Nabi kata sungguh indah Kaabah ini dan sangat harum aromah Kaabah ini. Ma'a'zamak wa'a'zama hurmatak, dan sungguh agung kamu ni wahai Kaabah, dan agung juga kehormatan kamu wahai Kaabah. Kemudian Nabi kata wallazi nafsu bi Muhammadin biyadihi, dan demi Rabb yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la hurmatul mu'min a'zamun indallahi ta'ala hurmatan mink. Nabi kata apa? Tetapi orang mukmin kehormatannya lebih mulia di sisi Allah berbanding Kaabah. Tuan-tuan, orang nak buat kat Kaabah ni macam-macam. Tak berani kan? Kita akan muliakan dia. Ada orang usap, ada orang peluk, ada orang cium, ada orang ambil baby lekat dekat Kaabah, macam-macam cara. Sebab apa? Dia kata Kaabah ni mulia. Tapi Nabi kata apa? Orang mukmin lebih mulia kehormatan dia daripada Kaabah. Ni kita kena ingat. Orang mukmin antara kita ni lebih mulia daripada Kaabah. Bahkan Nabi kata maluhu wa damuhu, hartanya dan juga darahnya lebih mulia daripada Kaabah. Kenapa? Wa anna yadhunna bihi illa khaira, dan dia tidak berprasangka melainkan hanya prasangka yang baik saja. Nampak tuan-tuan? Kalau kita muliakan Kaabah, apa-apa jadi pun Kaabah paling mulia. Macam itulah sepatutnya kita kena lihat orang mukmin yang lain. Macam mana tuan-tuan muliakan Kaabah, tuan-tuan kena sedar, dan saya pun kena sedar, orang mukmin yang lain lebih mulia daripada Kaabah. Okay, orang mukmin yang lain lebih mulia daripada Kaabah. Kita ni kalau orang sentuh Kaabah buat benda yang tak baik, kita jadi marah. Betul? Kita rasa, kamu ni tak patut buat Kaabah macam tu.
Nabi ajar kepada kita jiwa orang mukmin, harta orang mukmin dan darah orang mukmin lebih mulia daripada Kaabah. Dan Nabi sebut apa? Wa anna yadhunna bihi illa khaira. Dan tidak ada prasangka kepada mereka ni melainkan hanya kebaikan sahaja. Maksudnya apa-apa yang terjadi pada orang mukmin, orang mukmin yang lain mesti kena sangka baik kepada orang mukmin yang lain. Okey, Kaabah tu tak hidup tuan-tuan. Okey, dia tak, Kaabah ni kalau orang angkat, orang pindahkan, letaklah dekat USJ, kiblat kita tak berubah. Sebab orang kata kita ni sembah batu. Sebenarnya tidak. Dia hanya tempat kita menuju kepada satu arah. Kalau dia angkat Kaabah tu, dirobohkan, kiblat kita tetap dekat situ juga. Dia hanya tanda sahaja. Okey. Jadi Nabi mengajar kita orang mukmin lebih mulia daripada Kaabah. Dan apa-apa berlaku pada orang mukmin yang lain, kita kena ada berprasangka baik kepada mukmin yang lain. Sebab apa tuan-tuan? Mukmin dia datang daripada kalimah aman. Dia adalah orang yang membawa kepada keamanan. Dan keamanan ini adalah datang daripada sangka baik sesama orang mukmin. Macam mana kita nak naik darjat mukmin kalau kita ni ada sangka-sangka buruk kepada orang lain? Kemudian tuan-tuan, daripada Umar Al-Khattab, Umar pernah berkata, kata Umar Al-Khattab ketika dia jadi Amirul Mukminin, kata Umar, janganlah kalian berprasangka terhadap ucapan yang keluar daripada saudara mukminmu kecuali dengan berprasangka dengan sangkaan yang baik. Sedangkan engkau sendiri mendapati adanya kemungkinan ucapan itu mengandung kebaikan. Okey, ini Umar Al-Khattab sebutkan. Apa-apa yang keluar daripada orang mukmin yang lain sentiasa bersangka baik kepada orang mukmin yang lain. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tengok lagi tuan-tuan. Kemudian Allah kata apa? Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Okey, Allah sambung lagi tuan-tuan. Mula-mula Allah minta kepada kita ijtanibu kathiran minadh-dhann. Okey. Ini pertama. Jauhi semua sangka-sangka buruk, tutup semua ruang-ruang peluang-peluang untuk orang bersangka buruk kepada kita. Yang kedua, Allah pesan kepada kita wala tajassasu. Yang ketiga, Allah perintahkan kepada kita iaitu la yaghtab. Okey. Dalam 3 ayat ni tuan-tuan ada 3 perkara. Jangan sangka buruk. Yang kedua, wala tajassasu. Tajassasu ni ada macam-macam terjemahan, nanti kita tengok. Iaitu jangan mencari-cari kesalahan. Dan yang ketiga iaitu jangan mengumpat. Okey. Apa yang tuan-tuan faham daripada 3 ayat 3 yang Allah Taala sebut kat sini? Apa persamaan di antara 3 ni? Apa persamaan di antara 3 ni? Okey. Allah kata sangka buruk, Allah kata tajassasu, cari kesalahan, dan yang ketiga Allah kata yaghtab, mengumpat. Apa persamaan 3 benda ni? Tiga-tiga ni persamaan dia tiga-tiga persamaan dia ni adalah berkaitan tentang penyakit hati yang tak disedari oleh saudara yang lain. Sebab kalau tuan-tuan tengok sebelum ni, dia semuanya dosa ataupun kesalahan secara direct. Jangan herdik, jangan perli, jangan menyindir dia depan-depan. Tapi 3 dalam ayat 12 ni, dia adalah amalan yang berkaitan tentang benda yang orang lain tak tahu pun. Dia antara amalan hati kita ataupun amalan hati orang lain kepada kita yang kita tak tahu.
Kita bersangka buruk dengan orang, orang tu tak tahu. Kita mencari kesalahan orang lain tak tahu. Kita mengumpat seseorang, orang lain tak tahu. Ataupun orang lain mencari salah kita tak tahu. Orang mengumpat kita tak tahu. Kan? Orang menyangka buruk dengan kita tak tahu. Allah nak ajar kita, orang mukmin sama ada secara zahir kamu jangan buat salah, secara batin pun kamu jangan buat salah. Okay? Ini agama yang sempurna tuan-tuan. Sebab saya pernah sebut pada tuan-tuan, mana agama yang ada ajar ketaatan tu pada suruh buat baik, cegah kemungkaran. Mana-mana agama tuan-tuan, dia hanya suruh penganutnya buat baik je. Cegah kemungkaran tidak ada. Tidak ada. Tapi agama kita meletakkan syarat ketaatan itu suruh buat baik dan tinggalkan kejahatan. Kalau tuan-tuan ingat dalam surah Ar-Rahman kita ada sebut, Allah kata apa? Waliman khafa maqama rabbih jannatan, kata Allah. Sesungguhnya orang yang takut untuk berhadapan dengan Allah, taatlah kepada Allah, lahu jannatan, kata Allah, maka diberikan kepadanya 2 syurga. Kata Al-Imam Ibn Kathir, kenapa Allah berikan pada penghuni syurga ni setiap seorang 2 syurga? Syurga yang pertama adalah kerana dia melakukan amal soleh. Syurga yang kedua adalah kerana dia meninggalkan larangan daripada Allah. Sebab itu dia dapat 2 syurga. Okey? Tidak ada pada amalan agama-agama yang lain. Jadi agama lain tuan-tuan dia ajar kita zahir je. Contohlah, bukan ajar kita. Maknanya kalau tuan-tuan tengok, dia hanya zahir je. Jangan buat tak baik pada orang, jangan zalimi orang, jangan itu, jangan ini. Tapi batin tak diajar. Agama kita mengajar batin ni, jangan sangka buruk, jangan kamu cari salah orang, jangan kamu mengumpat orang, sampai tahap tu diajar. Yang itulah yang Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-12. Okey, tuan-tuan tengok kalimah wala tajassasu. Kalimah tajassasu ni tuan-tuan, sebelum tu saya terlupa satu hadis Nabi ni. Daripada Abu Hurairah, Nabi sebut sangkaan ni, Nabi kata apa adalah akdzabul hadis. Sangka buruk ni, zan ni tuan-tuan, zan ni, sangka buruk ni, Nabi sifatkan sebagai Nabi kata apa? Bersangka-sangka buruk ni adalah akdzabul hadis, seburuk-buruk pendustaan. Nabi kata akdzabul hadis, seburuk-buruk pendustaan. Maksudnya dari sudut pertuturan berbohong ni, dialah sedusta-dusta perkataan. Kenapa tuan-tuan? Maksudnya siapa yang bersangka buruk, dia lebih dusta daripada orang yang berdusta. Dia lebih berbohong daripada orang yang berbohong. Nabi sebut akdzabul hadis. Kenapa tuan-tuan? Sebab orang yang berbohong, dia tahu dia bohong. Orang yang bersangka buruk pada orang lain, dia tak tahu dia berbohong. Dia sangka dia sedang berada di tempat yang betul. Okey, itu perbezaan dia. Orang yang bersangka buruk kepada orang, dia melakukan 2 kesalahan. Pertama, kesalahan dia bersangka buruk. Yang kedua, kesalahan dia menyangka apa yang dia katakan itu, yang disangkakan itu adalah betul. Okey, ini 2 benda yang dia melakukan kesalahan. Sebab itu Nabi kata akdzabul hadis. Okey, sedusta-dusta perkataan adalah bersangka buruk kepada orang lain. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, bila Allah kata wala tajassasu, kalimah wala tajassasu ni tuan-tuan, Nabi SAW sebutkan dalam hadis Nabi, jangan cari salah orang ni, dia duduk dalam 2 tempat. Pertama, iaitu kalimah wala tajassasu. Yang kedua, wala tahassasu. Okey. Saya minta maaf, saya kena tulis sebab nanti tak nampak. Nabi ada sebut tajassasu ni ada 2. Satu namanya wala tajassasu. Yang kedua namanya wala tahassasu. Bezanya yang ini ada huruf jim, yang ini tak ada, ini huruf ha. Wala tajassasu wala tahassasu. Yang ini duduk kat sini
Okey. Baik, apa perbezaan dua ni? Apa perbezaan di antara tajassasu dan tahassasu? Hadis ni tuan-tuan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin jangan tajassasu, jassasah pula. Jangan siap. Okey, jangan tajassas dan juga jangan tahassas. Okey. Apa beza antara dua ni? Kata Al-Imam Al-Auza'i, dia kata apa? Kalimat tajassas yang Allah Ta'ala sebut tu, wala tajassasu, adalah bererti orang yang mencari kesalahan orang lain dengan mata dia. Okey. Duduk intip salah orang tau, dia panggil spy ke apa, dia cari salah orang dengan mata. Manakala kalimat tahassasu yang disebut dalam hadis kalimat tahassasu yang disebut dalam hadis iaitu orang yang mencari kesalahan orang lain dengan telinga dia. Okey, jadi yang tuan-tuan boleh buat nota, kalimah wala tajassasu tu dia duduk dalam dua tempat. Iaitu jangan cari salah orang melalui mata dan juga jangan cari salah orang melalui telinga. Okey, ada orang dia suka dengar cerita orang. Dengar. Ini semua termasuk dalam kategori yang dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah. Dan juga dilarang oleh Allah untuk mencari kesalahan dengan mata. Ada orang dia suka perhati. Tengok je orang ni. Kan? Dia pergi jumpa orang ni, dia tengok aja. Apa dia buat? Dia cari salah. Yang ini tak dibenarkan. Salah satu daripada pandangan yang diharamkan oleh Allah adalah pandangan yang mencari kesalahan orang lain. Okey, baik. Kalimat tajassasu juga tuan-tuan. Okey, saya ulangi sekali. Pertama, tajassasu tu, tahassasu orang yang cari salah dengan telinga. Tafsiran yang kedua, tajassasu adalah orang yang mencari kesalahan orang lain dengan dia tengok background orang ni. Maksudnya dia selidik melalui maklumat-maklumat yang dicari lah, melalui akaun sosial ke apa ke. Dia kita panggil apa investigate lah, dia investigate salah orang. Profiling macam tu lah, dia tengok semua. Manakala tahassasu, dia cari salah orang lain dengan bertanya-tanya pada orang lain. Bahasa mudahnya tuan-tuan, Allah gunakan kalimat tajassas kat sini adalah memberi maksud semua jalan, semua cara yang membawa mencari kesalahan, keaiban orang lain, semuanya dilarang. Okey, semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak dibenarkan. Melainkan yang saya sebutkan tadi ilmu hadis, iaitu ilmu jarah wa ta'dil, itu sahaja yang dibenarkan. Sebab kalaulah para ulama hadis tak cari salah, maka mungkin hadis-hadis yang kita baca tuan-tuan, mungkin daripada orang yang kaki pembohong, orang yang perangai macam dajjal, orang yang kadzab, orang yang pelupa dan sebagainya. Jadi yang itu sahaja yang dibenarkan. Okey. Dalam ilmu hadis disebut ilmu jarah wa ta'dil. Okey. Dan satu hadis Nabi SAW sebutkan daripada Abu Hurairah, kata Nabi, iyyakum wa dhanna fa inna dhann akdzabul hadis. Jauhilah bersangka-sangka, kerana bersangka-sangka itu adalah akdzabul hadis, sedusta-dusta perkataan. Wala tajassasu, dan janganlah kalian meneliti kesalahan orang lain dengan mata. Wala tahassasu, dan jangan tuan-tuan mencari kesalahan orang lain dengan telinga. Wala tanaffasu, dan juga jangan saling berdengki-dengki. Wala tahassadu, dan juga jangan saling membenci. Wala tabaghadu, dan jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Dalam hadis ini tuan-tuan, bahasa mudahnya, apa-apa yang membawa kepada perbuatan yang memecah belahkan umat Islam, semuanya dilarang. Tuan-tuan cari salah, tuan-tuan mengumpat, tuan-tuan mengata, tuan-tuan bersangka buruk, semuanya tak dibenarkan. Apa-apa jalan yang membawa kepada perpaduan, itu dibenarkan. Okey, itu mudah dalam hadis ni. Okey, kemudian tuan-tuan,
Dalam satu hadis yang lain daripada Sufyan Ats-Tsauri daripada Muawiyah, Nabi SAW menyebutkan daripada hadis riwayat Abu Daud, innaka inittaba'ta auratin nas, apabila engkau mengintai kesalahan orang lain, afsadtahum au kitta aftufsidahum, kata Nabi, bererti kamu telah merosakkan orang itu ataupun kamu sedang menghampiri merosakkan orang itu. Maksudnya kita mula mencari kesalahan orang lain, Nabi meletakkan kita sedang merosakkan seseorang. Okey, sebab dengan apa? Dengan kita punya keaiban yang kita cari pada orang ini, maka kita sedang merosakkan orang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab semua orang tak terlepas daripada keaiban. Cuba tuan-tuan perhatikan saya ceramah dengan pandangan mata lalat, tuan-tuan. Kita kata mata lalat. Sebab mata lalat ni dia hanya cari yang kotor-kotor, yang najis-najis saja. Dia bukan mata lebah yang cari madu. Tuan-tuan mesti akan jumpa 1001 kesalahan yang ada pada saya. Mesti tuan-tuan akan jumpa. Tapi kalau kita tengok dengan mata lebah yang mencari kebaikan, kita akan jumpa juga 1001 kebaikan. Sebab itu Nabi larang, jangan tengok dan jangan cari. Okey, jangan cari. Sebab kalau kamu cari, kamu akan nampak. Sebab semua orang tak terlepas daripada keaiban. Okey. Kemudian tuan-tuan, Nabi SAW kata Allah Ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kamu ghibah. Okay. Yaghtab kat sini adalah kalimah ghibah. Yaghtab kat sini tuan-tuan, iaitu kalimah ghibah. Ghibah. Ghibah ni tuan-tuan, dia datang daripada kalimah ghaba. Ghaib. Okey. Ghibah ni datang daripada kalimah ghaba. Ghaba ni maksudnya ghaib. Ghaib. Ghaib ni apa? Apa? Tak nampak, tak tahu kan? Perkara ghaib. Kita tak nampak, kita tak tahu. Jadi, datanglah kalimah ghibah ni, iaitu bererti mengumpat. Mengumpat. Sebab apa? Kita mengumpat dalam keadaan orang tu tak ada. Ghaib, orang tak ada, orang tu tak tahu. Okey, itu namanya mengumpat. Lawannya tuan-tuan adalah namimah. Cuba Melayu lah Ghibah lawannya adalah namimah. Okey. Allah kata wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Okey. Ghibah ni apa tuan-tuan? Okey. Ghibah ni Nabi SAW pernah sebutkan, jangan kita ghibah. Jangan ghibah ni, jangan mengumpat. Ghibah ni maksudnya jangan mengumpat. Lalu sahabat Nabi SAW tanya, ya Rasulullah, mal ghibah? Apa yang dimaksudkan dengan ghibah ni? Lalu kata Nabi apa? Zikruka akhaka bima yakruh. Bima yakrah, kata Nabi SAW. Kamu menyebut-nyebut tentang saudara kamu apa yang dia benci. Itu namanya ghibah, mengumpat lah. Iaitu kita sebut sesuatu yang dibenci oleh orang lain. Kemudian sahabat Nabi tanya apa? Afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Kata sahabat Nabi, apa yang kami cakap ni ya Rasulullah adalah sesuai dengan apa yang si fulan tu buat. Maksudnya benda betul lah. Saya cakap ni benda betul. Lalu kata Nabi SAW, in kana fi ma taqulu faqad ightabtah wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattah. Kata Nabi SAW, apabila keadaan saudara kamu itu sesuai dengan apa yang kamu katakan, iaitu kamu cakap benda yang betul, dan perkataan tu dia tak suka, itulah namanya ghibah. Itulah namanya mengumpat. Ustaz, saya cakap benda betul Ustaz tentang dia. Itulah mengumpat.
Perkataan yang memang betul orang tu buat, cuma orang tu tak suka cerita dia tu disampaikan pada orang lain. Kan, kita mengumpat ni, si fulan tu buat sekian, memang dia buat, tapi perkataan tu aib dan kita cerita pada orang lain. Itulah namanya mengumpat. Tapi kalau tuan-tuan cakap depan-depan, itu panggil apa? Dia buat salah ni dan tuan-tuan cakap depan dia, itu namanya mencela. Itu yang disebut sebagai lumas, yang kita dah bincang ayat sebelum tu. Kan Allah kata wala talmizu, dan jangan kamu mencela orang lain. Itu dia buat salah, kita cakap depan-depan, kamu ni bodoh lah, contohlah. Kamu, itu mencela. Tapi kalau cerita benda betul, kita cerita belakang dia tanpa kehadiran dia, itu namanya mengumpat. Manakala namimah, itu versus namimah tu. Namimah ni adalah apa yang kita cerita di belakang seseorang, yang mana seseorang tu tak buat. Itu namanya namimah. Disebut sebagai tomahan. Kita menuduh dia buat sedangkan dia tak buat. Itu namanya namimah. Dia tak buat. Memang dia tak buat. Tapi cerita tu mengaibkan dia, memburukkan dia, sedangkan dia tak buat. Di belakang dia, itu namanya namimah. Ini semua dalam kategori yang tak dibenarkan. Orang Melayu kata fitnah lah. Bolehlah kita kata fitnah. Okay? Cuma dari sudut term tu, fitnah tu kurang tepat lah. Okay. Apa contoh nak bagi mudah faham tuan-tuan? Banyak contoh, saya pun tak tahu, tak ambil pot lah. Tapi dosa mengumpat ni banyak tuan-tuan. Hari ni orang mengumpat dikomersialkan. Tuan-tuan buka surat khabar, orang mengumpat. Tuan-tuan buka Facebook, orang mengumpat. Dia cerita pasal orang ni, cerita pasal orang ni. Orang jadikan kerjaya mengumpat ni. Okay? Orang jadikan kerjaya sebagai mengumpat ni. Hati-hati Tuan-tuan buka page ni, tuan-tuan buka website ni, semua cerita pasal mengumpat je orang ni. Inilah yang merosakkan. Sebenarnya kita seronok kan duk cerita pasal orang. Suka nak dengar cerita pasal orang. Tapi kalau kita letakkan diri kita di tempat dia, kita tak suka. Sebab itu Allah sambung. Allah kata apa? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahmal akhi maitan fakarihtumu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbu, Allah tanya kita, ayuhibbu, dekat situ adalah istifham, pertanyaan. Apakah kamu suka ahadukum an ya'kula lahma akhi? Apakah kamu suka di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Dia makan mayat kawan dia, kamu suka ke? Kenapa Allah membandingkan tuan-tuan orang yang mengumpat ni dengan makan daging orang yang mati? Sebab orang yang mati ni, tuan-tuan makan daging dia, dia tak boleh buat apa. Dia tak boleh bela diri dia dan dia tak boleh ada apa-apa tindak balas pun, respon. Macam itulah dengan orang yang kita mengumpat tanpa dia tahu. Kita cerita belakang dia. Dia tak boleh pertahankan diri dia, dia tak boleh bela diri dia. Okey, dan nak tunjukkan jijiknya perbuatan tu adalah dengan sebab kamu mengumpat. Macam mana kamu tengok orang ni gelojoh sangat makan daging kawan dia ni, kita jijiknya. Macam itulah penyakit orang yang mengumpat. Okey? Kalau kita dah mengumpat tuan-tuan, kita nak bertaubat, macam mana nak buat? Berani kita nak cakap dengan dia. Okey, baik. Ataupun kalau kita dah mengumpat seseorang, tapi seseorang ni dah meninggal dunia, macam mana kita nak kata apa? Nak minta maaf daripada dia. Baik, kita buat kebaikan kepada dia. Pertama, iaitu kita tak boleh nafikan, kita kena bertaubat kepada Allah. Yang kedua, iaitu kita kena melakukan kebaikan. Kita kena bagi tahu. Pertama, kita kena bagi tahu pada orang lain, apa yang saya sebut itu semuanya adalah fitnah. Semuanya adalah umpatan-umpatan yang saya pernah sebut kepada si fulan dan si fulan ni. Itu kena bagi tahu secara umum kalau dia dah meninggal dunia. Ketiga, iaitu kita kena sebut kebaikan-kebaikan yang kita tahu daripada si mati ini dan kita kena sebar luaskan kepada orang lain. Sebab apa? Innal hasanah yadhhib sayyi'ah. Kebaikan-kebaikan ini akan memadamkan keburukan-keburukan. Okay, yang ini yang kita kena buat. Kalau kita dah mengumpat orang yang telah meninggal dunia. Ya, betul. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tengok hadis Nabi jap.
Okey, ada satu hadis daripada Abu Daud. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, man akala bi rajulin muslim aklatan fa innallaha yut'imuhu mithlaha fi jahannam. Sesiapa yang memakan makanan, itu yang membuka aib saudaranya ni, okey, mengumpat saudaranya ni, seorang muslim, maka sesungguhnya Allah akan memberinya makanan seperti itu di neraka Jahannam. Wa man kasa thawban bi rajulin muslim fa innallaha yaksuhu mithlahu fi Jahannam. Dan sesiapa yang memakai pakaian kerana membuka aib seseorang muslim di dunia, maka Allah akan memakaikan pakaian yang sama kepadanya di Jahannam. Wa man qama bi rajulin maqama sum'atin wa riya'in fa innallaha ta'ala yaqumu bihi maqama sum'atan wa riya'in yaumal qiyamah. Dan sesiapa yang membuka aib seseorang muslim agar dia dilihat dan didengari orang lain, maka sesungguhnya pada hari kiamat Allah akan menempati posisinya dengan membuka aibnya di dalam neraka Allah Ta'ala. Maksudnya, apa-apa yang kita buat kepada seseorang di dunia, Allah akan ceritakan keaiban itu sama seperti itu di hari akhirat. Cuma azab di akhirat lebih teruk. Kat dunia tuan-tuan, kita contohlah, kita sebar luaskan. Yang tahu hanya satu pendapatan USJ je. Yang tahu hanya orang dekat Ampang je. Tak sampai satu dunia. Tapi kalau Allah buka di hari akhirat, yang dengar tu satu dunia. Seluruh bilion mungkin manusia yang pernah Allah hidupkan, semua tahu keaiban tu. Jadi kita boleh bayangkan, kalau orang politik tuan-tuan dicerita aib dia satu Malaysia, oh dia pun malu, tak nak lah, saya tak nak dah kerja politik ni, saya berniaga biasa je lah, sebab rasa malu. Sedangkan Malaysia ni berapa juta, berapa bilion rakyat dia? 22 juta, 22 bilion, 32 bilion kan, 32 bilion million, 32 million. Kalau dibandingkan dengan satu dunia ni tuan-tuan, berapa persen je kita ni? Sedikit. Itu pun kita rasa, ya Allah, malu sungguh. Malu sungguh. Bayangkan aib yang Allah buka di hari akhirat nanti diketahui oleh seluruh manusia. Tak ada seorang yang terkecuali. Allah preview balik tuan-tuan apa yang kita buat dan dilihat dan diketahui oleh seluruh manusia. Masa tu kita nak tutup aib macam mana? Memang tak boleh tutup. Jadi Nabi sebut dalam hadis riwayat Abu Daud ini sebagai peringatan bersama. Jangan suka sangatlah dekat dunia ni duk cerita aib kita, aib orang lain kepada orang lain. Boleh jadi dia memalukan, tapi hanya beberapa orang saja. Tapi kamu di hari akhirat Allah yang akan membalasnya yang lebih besar lagi. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimah fakarihtumu tu fakarihtumu. Kalimah fakarihtumu tu maksudnya Allah kata apa? Kamu suka ke kalau ada kalangan kamu memakan daging mayat saudaranya akibat mengumpat ni? Allah kata kalau kamu suka, fakarihtumu, sudah tentu kamu jijik dengan perbuatan tu. Maksudnya kamu jijik secara zahir, kamu kena jijik juga secara batin. Macam mana kita tengok orang makan daging orang, kita tengok bukan makan daging, bukan nak makan daging manusia tuan-tuan, makan daging mentah pun kita rasa kembang teruk. Dia ni apa teruk sangat macam tu. Kita ada rasa macam tu. Bayangkan yang dia makan ni adalah daging manusia yang lain. Kalau kamu jijik dengan perbuatan tersebut, samalah sepatutnya kamu jijik dengan mengumpat orang lain. Kemudian Allah kata apa? Wattaqullah. Semua ni penawar dia adalah kerana takwa kepada Allah. Kamu jangan bersangka buruk. Kamu jangan mencari salah aib orang lain. Kamu jangan mengumpat orang lain. 3 perkara ni penawarnya adalah takwa kepada Allah. Bila kamu takwa kepada Allah, takutkan kepada Allah, yang itulah yang akan menghindarkan kamu daripada perbuatan-perbuatan tersebut. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Tuhan yang menerima taubat, lagi Tuhan yang Maha penyayang. Okey, tuan-tuan perhatikan Allah kata Tuhan yang menerima taubat. Artinya apa? Kesalahan ni masih ada peluang untuk bertaubat.
Okey, Allah masih lagi buka peluang untuk bertaubat. Sebab ada orang kata, saya ni dah macam-macam, semua saya dah buat fitnah, buat, dia kata dia putus asa lah. Tapi Allah tetap memberikan peluang. Allah kata, aku Tuhan yang menerima taubat. Okey, kamu taubat, aku akan terima. Tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tengok ayat yang berikutnya, iaitu pada ayat yang ke-13. Ada soalan ke daripada Facebook? Tak ada ya? Baik, tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-13. Masuk ayat 13 tuan-tuan, daripada kalimah ya ayyuhallazina amanu, ayat 13 terus Allah Taala tukar pada kalimah ya ayyuhannas. Surah Al-Hujurat pada kalimah ya ayyuhannas. Okey. Sebahagian para ulama menyebutkan kalimah ini ya ayyuhannas ayat 13 ini, katanya ini adalah ayat yang menunjukkan surah Al-Hujurat adalah surah Makkiyah. Surah yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi hijrah. Okey. Tetapi secara jumhurnya, majoriti para ulama tafsir kata surah Al-Hujurat ini berlaku pada tahun yang ke-9, iaitu pada Amul Wufud. Tahun yang mana Nabi SAW dah buka kota Mekah. Zaman tu adalah tahun yang kebanyakan orang-orang Arab daripada luar kota Mekah ni datang ziarah Nabi dan beriman dengan Nabi SAW, membawa delegasi-delegasi dia. Okey. Jadinya ayat 13 ni tuan-tuan, kita ambil jalan tengah, iaitu kenapa Allah mulakan dengan kalimah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kenapa Allah tak mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu? Adalah Allah Taala nak bagi tahu secara umum. Sebab yang datang pada zaman Nabi, masa Amul Wufud, tahun mereka delegasi ni nak beriman pada Nabi ni, ada sebahagian dah beriman, ada sebahagian yang belum beriman lagi. Jadi perkataan tu lebih umum. Okay? Jadi kita masih lagi berpegang yang mana surah Al-Hujurat adalah surah Madaniyah, surah yang diturunkan kepada Nabi selepas hijrah. Baik, Allah kata apa? Wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, min zakarin wa untha, dan kami telah menciptakan kamu daripada zakar, iaitu daripada lelaki, wa untha, dan juga daripada perempuan. Lelaki dan perempuan ni datang daripada mana tuan-tuan? Ini iaitu daripada Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa. Okey, daripada Adam dan juga Hawa. Zakarin wal untha itu merujuk kepada Adam dan juga Hawa. Kenapa ramai yang terjemahkan sebagai Adam dan Hawa? Sebab Allah sebutkan daripada kalimah khalaqa. Saya dah bincang sebelum ni kan? Dia ada beza tuan-tuan, kalimah khalaqa dengan kalimah ansha'a. Okey, dua-dua memberi maksud penciptaan yang baru, daripada tak ada kepada ada. Okey. Jadi Allah ciptakan manusia ni daripada lelaki dan juga perempuan, iaitu Adam dan juga Hawa. Sebab itu kalau ada orang duk kata saya ni keturunan Nabi, tuan-tuan rasa tak apalah, saya pun keturunan Nabi juga. Nabi Adam AS. Contoh itu induk kita. Kemudian waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan kepada kamu syu'ub. Syu'ub ini bermaksud berbangsa-bangsa. Berbangsa-bangsa, wa qabail, dan juga berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Okey, untuk saling kenal mengenal. Baik, tuan-tuan nak tengok apa beza di antara syu'ub dan juga qabail? Asy-sya'bu dan juga kalimah kabilah. Kabilah ni kita kata suku lah, geng-geng dia, keturunan-keturunan dia. Syu'ub ini bangsa-bangsa. Kenapa Allah Ta'ala sebut dua ni? Kan Allah Ta'ala kalau sebut kita semuanya daripada bangsa yang berbeza, cukup dah, faham dah. Tapi Allah sebut syu'ub dan juga qabail. Kenapa tuan-tuan? Sebab okey,
Okey, perbezaan di antara syu'ub dan qabail ni tuan-tuan. Syu'ub ni dia bangsa, dia lebih luas lagi. Okey, bangsa dia lebih luas lagi. Manakala kabilah, kalau kita lah dalam konteks kita ni, dia boleh kata semangat kenegerian lah. Antara negeri dengan bangsa ni ada beza juga kan tuan-tuan. Kita memang bangsa sama ni, tapi semangat kenegerian tu lain, semangat daerah lain, semangat kekampungan lain, semangat keluarga lain. Jadi Allah detailkan tuan-tuan, nak bagi tahu daripada sekecil-kecil benda sampailah sebesar-besar benda, semuanya datang daripada induk yang sama, iaitu lelaki dan juga perempuan, iaitu Adam dan juga Hawa. Jadi kamu ni memang ikhwah, kamu ni adalah saudara yang sama juga. Kemudian tujuan dia apa? Adalah untuk lita'arafu, untuk kamu saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Innallaha alimun khabir. Okey, baik. Saya baca sikit tuan-tuan daripada tafsir Baik. Kata Mujahid, kalimah li ta'arafu. Dia kata apa? Sebagaimana dikatakan fulan bin fulan daripada kabilah dan kabilah ini, Sufyan Ats-Tsauri berkata orang-orang Khumair menasabkan diri kepada kampung halaman mereka, sedangkan orang Hijaz menasabkan diri daripada kabilah mereka. Imam At-Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silatar rahim mahabbatun fil ahli mathratun fil mal mansya'atun fil athar. Pelajarilah salah silah keluarga kalian yang dengannya kalian akan menyambungkan tali kekeluargaan, kerana menyambungkan tali kekeluargaan itu akan menumbuhkan kecintaan dalam keluarga, kekayaan dan harta dan juga panjang umur. Okey. Selalu orang kata silaturahim ni panjang umur. Itu bahasa hadis tuan-tuan. Bahasa kita silaturahim ni networking. Networking kan. Bukan kata panjang umur ni dari sudut istilah, bukan umur tu bertambah, tapi amalan tu bertambah. Kita ajar dia sekian-sekian amalan, dia buat. Kita dah meninggal dah, tapi dia buat. Tetap kita memperoleh manfaat daripada apa yang dia lakukan. Okey. Dalam masa yang sama dia juga kata Nabi SAW menambahkan lagi rezeki. Networking lah tuan-tuan. Kita kenal orang ni, mungkin sampaikan kepada saudara dia. Kalau orang berniaga fahamlah kalimah-kalimah ni. Yang itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Jadi penting untuk ta'aruf, saling kita kenal mengenal. Dan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan di antara semua manusia ni, hamba-hamba ni, kabilah-kabilah semua sama, tak ada beza. Yang membezakan kita adalah takwa. Yang ini yang Allah Taala sebutkan, yang membezakan kita adalah takwa. Iaitu kata Allah Taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam satu hadis yang lain tuan-tuan, Nabi SAW menyebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tidak melihat rupa dan harta benda kalian, tetapi Allah melihat hati dan juga amal perbuatan kalian. Okey, Allah tak tengok rupa, Allah tak tengok harta kita. Yang Allah tengok adalah hati dan juga amal yang kita lakukan. Dalam hadis yang lain pula Nabi SAW menyebutkan, unzur fa innaka lasta bi khairi min ahmar wala aswad illa an tafdulah bi taqwallah. Lihatlah, sesungguhnya engkau tidak lebih baik daripada orang kulit putih dan juga orang yang kulit hitam, kecuali jika engkau melebihkan diri dengan ketakwaan kepada Allah. Sebenarnya tuan-tuan, Allah Maha maklum fitrah kita. Kita ni, benda yang paling kita nilai adalah perkara zahir. Orang ni muka macam ni, orang ni warna macam ni, orang ni macam ni, dia akan jadi perkara pertama yang kita akan nilai. Okey, yang itu yang pertama akan nilai. Tuan-tuan, kenapa Allah kata takwa itu yang paling terbaik? Sebenarnya takwa dia sangat berkait dengan akhlak. Okey, takwa tu sangat berkait dengan akhlak.
Daripada zaman berzaman, kecantikan ni dia akan berubah. Kecantikan dia akan berubah. Dulu dia mungkin muda cantik, makin tua makin kendur, makin tua makin berkedut kulitnya. Kecantikan tidak ada dah. Yang kekal adalah akhlak dan budi dia. Ada orang tuan-tuan kita kenal, dia ni cantik lah, tampan dia ni. Kita pun bergaul, berbual dengan dia. Lama-lama kita rasa, meluat pula saya tengok dia. Ada orang yang kita tengok, rupa paras dia biasa-biasa je. Tapi lama-lama dia mendatangkan kecintaan kita pada dia. Kenapa? Kecantikan yang sebenar adalah akhlak, bukan luaran. Sebab itu Allah tekankan, yang paling terbaik di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Takwa tu maksudnya takut kepada Allah, tapi dizahirkan dengan akhlak. Okey? Baik, kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala menyebutkan innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang maha alim, maha mengetahui, dan dialah Tuhan yang maha khabir, yang maha mengetahui secara mendalam. Okey. Kalau tuan-tuan tengok perhatikan kalimah alimun, hakim, khabirun. Alim tuan-tuan diterjemahkan sebagai mengetahui. Khabir pun diterjemahkan sebagai mengetahui. Dua-dua maksud yang sama. Cuma bezanya, kalau alim mengetahui secara meluas. Semua benda mencakupi dalam pengetahuan Allah. Semua benda. Okay, contohlah, kita nak nampak orang alim ni macam majikan. Daripada pegawai yang duduk bawah dia, sampailah pegawai yang paling rendah jawatannya, semua dia tahu. Portfolio dia apa, tugas dia apa, dia tahu. Okey, secara umum lah dia tahu. Keseluruhan operation ni dia tahu. Itu alim. Tapi khabir, dia tahu secara mendalam. Satu benda tu dia tahu secara detail. Itu yang namanya khabir. Jadi Allah nak bagi tahu, aku bukan sekadar alim, tapi aku juga adalah Tuhan yang khabir. Okey? Maksudnya dari sudut zahir Allah tahu, dari sudut dalaman pun Allah juga akan tahu. Okey. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-14. Okey, pada ayat yang ke-14 tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui itu pun berkata, kami telah beriman. Amanna. Orang Arab ni, maksudnya orang Badui ni telah berkata kami telah beriman. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Jawab wahai Muhammad kepada mereka, la tu'minu, kamu tak beriman lagi. Walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah kami telah Islam. Islam dekat sini diterjemahkan sebagai apa tuan-tuan? Tuan-tuannya terjemahan apa? Aslamna tu kalau tengok pada terjemahan disebut apa? Beriman juga. Kami telah, okey, amanna, kami telah beriman. Qul la tu'minu, katakan kepada mereka, mereka tak beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakan, diterjemah sebagai apa? Okey, baik. Okey, tuan-tuan perhatikan dekat sini tuan-tuan perbezaan yang ketara Allah Taala sebut bila orang Arab Badui ni kata, ya Rasul, kami dah beriman, amanna. Qul lam tu'minu, maka Allah kata wahai Muhammad, bagi tahu kepada mereka lam tu'minu, mereka belum beriman lagi. Walakin, akan tetapi, qulu, katakan mereka ni adalah aslamna, kami baru
Islam. Dekat sini tuan-tuan memberi isyarat, para ulama hadis para ulama tafsir kata apa? Di sini memberi isyarat iman lebih khusus daripada Islam. Sebab Islam dekat sini bermaksud kami baru patuh dan tunduk kepada perintah Allah. Iman tu boleh sampai lagi. Hanya kami patuh saja kepada arahan Allah. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan kerana iman itu belum masuk ke dalam hati kamu. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu. Kemudian kata Allah Ta'ala, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, la yalitkum min a'malikum syai'a, innallaha ghafurur rahim. Dia Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah lah Tuhan yang Maha Pengampun, lagi Tuhan yang Maha Penyayang. Okey. Di sini tuan-tuan memberikan kita isyarat orang yang beriman dia duduk lebih tinggi daripada orang yang Islam. Okey, dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad. Tuan-tuan dengar hadis ini yang saya baca ni. Daripada Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, daripada ayahnya iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita, Nabi SAW pernah memberikan kepada beberapa orang lelaki, tetapi beliau tidak memberi pun sesuatu pun kepada salah seorang daripada mereka. Maka Sa'ad bertanya, "Ya Rasul, engkau berikan kepada si fulan, tetapi tidak memberi sesuatu pun kepada si fulan itu, padahal dia mukmin." Maksudnya apa? Sa'ad bin Abi Waqqas kata, Nabi ada satu benda Nabi nak bagi, orang ni dapat, orang ni tak dapat. Macam tak adil lah. Orang ni dapat, orang ni tak dapat. Jadi dia argue. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, sedangkan dua-dua ni orang mukmin, kenapa tak dapat? Lalu Nabi SAW bersabda, apakah itu Muslim? Nabi tanya balik. Ini teknik kan tuan. Ada benda yang Nabi jawab tapi dalam bentuk soalan. Okay? Nabi kata, apakah itu Muslim? Apakah dia Muslim? Lalu sehingga Sa'ad mengulanginya sampai 3 kali. Dan Nabi tetap mengatakan, apakah ia Muslim? Maksudnya tuan-tuan, di antara dia, bila Sa'ad kata, ya Rasulullah, dia kan mukmin. Nabi kata, dia Muslim. Apakah dia ni Muslim? Sa'ad tanya lagi, dia ni mukmin. Nabi kata, apakah dia Muslim? Ulang 3 kali tuan-tuan. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku akan memberi beberapa orang dan meninggalkan orang yang paling aku sukai di antara mereka, sehingga aku tidak memberinya sesuatu pun kerana khawatir mereka akan merangkak di neraka di atas wajah mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dia kata Al-Imam Ibn Kathir, dia kata apa? Yang inilah menjadi dalil Nabi telah membezakan di antara orang mukmin dan juga orang Muslim. Sehingga hal itu menunjukkan bahawa iman lebih khusus daripada Islam. Dan mereka telah menetapkan ada bab khusus, bab iman, syarah kitab imam ini di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Okey, nak bagi tahu ada perbezaan di antara iman dan juga Islam. Baik, saya nak bagi tahu lah tuan-tuan sikit ya. Saya dah sebut dah sebelum ni, kalau tuan-tuan ikuti kuliah, kita mula dengan darjat Muslim. Kemudian nanti kita naik lagi satu pangkat, kita sebut kita sebagai mukmin. Kemudian naik lagi, kita mungkin jadi muttaqin. Naik lagi, dia macam-macam darjat tuan-tuan. Lahali kita kata muqarrabin. Jadinya orang mukmin dia kena tahu darjat-darjat ni, perbezaan darjat ni, supaya kita punya amalan tak hanya di takuk yang sama. Sebab hari ni kalau tuan-tuan bekerja, kita duk jadi cikgu, start daripada DG 41 misal nanti naik DG 44, nanti naik DG 48, naik lagi DG 52, kemudian pencen. Ada tak orang kerja cikgu masih fresh graduate daripada ni sampai pencen DG 41? Ada juga. Dia tak nak naik, tak nak jawatan. Dia tak nak jawatan tapi gaji nak naik kan. Mana-mana orang pun dia akan nak naik satu level ke satu level. Jadi perbezaan ini adalah membawa kita bila beramal, kita jangan rasa jemu. Kalau saya jemu, sebab apa kita jadi jemu? Sebab kita tahu kita dekat sini ke, kita letak sini ke, kita letak sini ataupun kita di sini. Bila mana kita target, oh saya nak naik jadi mukmin, ada syarat-syarat mukmin. Kemudian naik lagi, naik jadi muttaqin, ada syarat-syarat muttaqin.
Kemudian naik lagi jadi muqarrabin, jadi syarat mutakin. Masa inilah kita rasa, ya Allah, banyak benda yang saya tak sempat nak beramal. Banyak benda yang saya tak tahu untuk beramal. Kita tak sempat, tak dan nak beramal. Okey? Banyak benda yang kita tak sempat nak buat. Okey? Sebab kita tahu kita berada di tempat yang mana dan kita nak tuju ke objektif yang mana. Jadi di sini adalah perbezaan. Nanti insya-Allah tuan-tuan saya akan ulang lagi sekali untuk ayat ini. Saya nak detailkan pada tuan-tuan sebab ayat ni daripada ayat 14 sampai ayat 18 ni dia ada satu, kita ada subtopik khusus lah. 14 sampai 18 ni satu subtopik. Dia kena bincang nanti panjang nanti. Nanti kita akan huraikan sampai selesai insya-Allah. Jadi mungkin pertemuan yang akan datang ni kita akan baca sampai habis lah. Sampai habis surah Al-Hujurat insya-Allah. Jadi saya berhenti dekat sini tuan-tuan. Ada apa-apa persoalan ke? Okey, kalau tidak ada apa-apa tuan-tuan, jadi saya berhenti dekat sini. Moga-moga ada manfaat daripada majlis ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan majlis ini sebagai satu manfaat kepada kita semua insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.